الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Yang pertamanya, Allah SWT masih lagi hidupkan kita dalam bulan haram ni. Ini bukan satu benda yang apa kita panggil sengaja ke ataupun tak sengaja Allah hidupkan, tak. Allah SWT hidupkan tuan-tuan dan saya dalam bulan haram ni sebab Allah nak inginkan kebaikan untuk kita lah. Sebab kita tahu kan, bulan haram ni segala amal ibadah yang kita lakukan dilipat ganda-gandakan oleh Allah SWT. Sebab tu Allah SWT hidupkan tuan-tuan lagi. Allah SWT hidupkan saya. Tujuannya untuk bagi kebaikan kepada kita. Kalau kita melakukan ibadah, pahalanya digandakan oleh Allah. Kan Allah sebut dalam surah At-Taubah tu, daripada 12 bulan yang aku jadikan, 4 daripadanya bulan haram. Bulan haram ni kalau kita nak senangnya ingat bulan haji. Ingat bulan haji. Bulan haji bulan apa? Zulhijjah. Ingat bulan haji dan yang mengapit bulan haji. Kan daripada bulan ni ya? Zulqia'dah, Zulhijjah, Muharram. Ingat bulan haji dan yang mengapit bulan haji. Itu 3. Satu lagi kira agak tercampak sikit lah. Bulan ke-7 ataupun kalau kita nak senang ingat je bulan Isra' Mi'raj. Senang juga. Ingat bulan Isra' Mi'raj. Bulan apa? Bulan Rajab. Itu senang. 4 bulan ni yang maksud haram dekat sini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Macam Masjidil Haram lah. Kan? Masjidil Haram. Satu rakaat yang kita semayang dekat Masjidil Haram, kalau siapa semayang dekat surah An-Nur ni, dia kena semayang 1000 rakaat. Baru sama dengan satu rakaat. Boleh? Mana maunya? 1000 boleh ke semayang dekat? 100 pun dah menerap dah. Ini kau pula 1000. Nak bagi tahu, itu tempat lah. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Manusia yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang dimuliakan. Haram dekat sini adalah dimuliakan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, sama-samalah kita ucap syukur, terima kasih kita kepada Allah SWT yang maha baik. Allah SWT masih lagi memberi kesempatan kepada saya dan juga tuan-tuan untuk hidup dalam bulan haram ini. Bukan sekadar hidup, Allah SWT juga telah memberi taufik dan hidayah. Sebab tu corona ni juga adalah hidayah. Corona ni adalah hidayah. Banyaklah kalau kita cerita daripada dulu, kita pernah kongsikan, ulama kita bagi tahu hidayah ni 3 tahap. Daripada seorang yang belum Muslim kepada Muslim, itu hidayah. Selama ni kita salah faham sikit. Kita ingatkan hidayah ni daripada yang belum Islam kepada Islam aja. Kan? Habis tu kalau kita dah Islam, yang kita minta hidayah lagi tu buat apa? Kalau faham kita tu ke situ. Tidak. Hidayah yang kedua daripada Muslim kepada mukmin. Sebab orang Islam belum tentu beriman. Orang yang Islam belum tentu beriman. Udah mukmin pula minta hidayah lagi daripada mukmin kepada muttaqin, takwa kepada Allah. Sebab tu tujuan corona ini Allah SWT bagi ni, satunya bagi orang-orang yang belum Islam, nak bagi dia orang takut supaya kalau kita tengok macam-macam lah di media sosial kan, yang tak pernah azan, yang mula nampak kebesaran Islam. Itu tujuannya. Kita Islam pula yakin. Dulu kita mungkin mengucap, tapi kita tak apa nak yakin dengan kekuasaan Allah. Dulu aku kalau tak roja mati aku ni. 2 bulan tak roja, elok hidup. Allah nak bagi keyakinan yang hidupkan kamu tu aku. Bukan roja kamu, bukan duit kamu. Yang matikan kamu pun aku. Allah nak menaikkan kita ni, nak didik kita yang kita sebut hidayah daripada seorang yang Muslim kepada mukmin. Dan juga nak jadikan kita orang yang takwa, takut kepada Allah. Takut akan nasib kita dekat akhirat. Takut akan azab Allah. Itulah takwa. Sebab tu takwa ni benda yang paling tinggi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran pun, kita mati nanti, Allah suruh bawa satu saja bekalan, iaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Takut kepada Allah.
Supaya kita takut. Tengok hari ni, oh kita cukup takut. Ada duit, mungkin kalau kita rasa, siapa yang ada duit sekarang ni selesa, kalau ada 50,000 rasanya tenang sikit lah. Tak risau. Kan? Tak ada masalah kan? Tak roja ada duit 50,000, 100,000 dalam beg. Tapi kalau tak ada makan, pitam juga. Kan? Ada duit, makanan tak ada. Macam? Roti gardenia apa menjadi isu? Kan? Ingat mula-mula dulu. Roti gardenia pun berebut. Termasuk awak pun berebut. Lori tu ditunggu-tunggu. Tak dan kawan tu nak letak atas lori je habis. Jahanam tu. Nak bagi tahu, duit pun tak ada guna tuan. Duit pun tak ada guna kalau makanannya tak ada. Cuba bayangkan, kalau zaman Dajjal esok macam mana? Kita semua tahu, sebelum kedatangan Dajjal, 3 tahun. Ini belum kita cerita ngeri-ngeri dia lah. Kita cerita tahun ni dulu. 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, 1/3 air hujan diangkat oleh Allah. 3 tahun sebelum kedatangan. 1/3 air hujan diangkat oleh Allah. Masa tu dah teruk lah. Kita ni dah maklum lah. 2 minggu ke 3 minggu itu hari kemarau. Heboh. Ampang ini merosot, ini bercatu, ini bercatu. Ini pun rasanya tak ada air semalam ni. Tak ada air sini. Libang-libu kita ni. Itu 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. 2 tahun sebelum kedatangan Dajjal, separuh pula air hujan diangkat oleh Allah. Setahun sebelum Dajjal datang, setitik hujan pun tak ada. Semua binatang mati, semua tumbuhan mati. Pokok tak ada cerita lah. Sebulan pun cukup. Kering kontang pokok. Kalau kemarau. Bayangkan tuan, waktu sebelum kedatangan Dajjal, kita ni semua rakus. Rakus. Saya begitu masa berebut-rebut dulu, roti gardenia. Abang tu lebar roti tu dah macam artis rasanya. Artis pun kalau. Semua tunggu dia. Ada satu tempat tu saya kata dia mau kejar lori roti tu. Dia kejarnya. Haji gila. Nak bagi tahu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita semua rakus, penyelamat datang. Siapa nama penyelamat tu? Al-Masih. Namanya Al-Masih. Tapi cuma di belakang tu tak syok sikit bunyi. Al-Masihud Dajjal. Penyelamat juga. Al-Masih tu maksudnya penyelamat. Tapi penyelamat yang bohong. Dajjal tu bohong. Yang penyelamat yang sebenar, Al-Masihu Isa. Kedua-duanya disebut dalam Quran dengan perkataan Al-Masih. Tapi Dajjal datang. Sebab tu tuan, sekarang pun kita panggil pra lah. Pra Dajjal ke pra keterukan apa semua. Kita dah begitu rakus. Ini baru 3-4 bulan. Kalau rasa sampai bulan 12 rasanya udah tak tahulah bang. Ini sampai bulan 7. Kalau tahan PKP ke sampai bulan 12, entahlah. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab tu mudah-mudahan lah, macam kita kata, satu benda yang boleh kita ambil, apa yang Allah buat pada kita hari ini untuk mendatangkan rasa takut. Takut itulah takwa. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan nasib kita kehidupan akhirat. Belum cerita pasal dekat kubur lagi, belum cerita. Takutlah tu, tujuannya untuk takut. Hari ni kita tak ada makan macam mana? Kita rasa tersesa, kita rasa tak peduli orang. Dekat kubur macam, tak ada makan, kena azab macam mana? Kat sini tak peduli. Kalau saudara mara, adik-beradik kita corona, lantak kamu lah. Kita tak akan merapatnya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, waktu kiamat nanti, mak bapak jauh daripada anak-anak. Tak peduli tentang suami, tak peduli isteri. Isteri tak peduli tentang suami. Mak ayah, kalau cerita mak ayah pun tak peduli anak, tak ada cerita lah yang lain. Kan dalam surah Abasa yang selalu kita baca. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Bukan pasal demo tu jahat, tidak. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semuanya sibuk urusan masing-masing. Semua takut tentang keadaan diri mereka sendiri. Sebab tu tuan-tuan, mudah-mudahan taufik dan hidayah daripada Allah SWT ini dapat memberi sesuatu manfaat lah buat kita. Banyak. Kalau hikmahnya banyak. Tuan-tuan pun boleh fikir, saya pun boleh fikir. Hikmahnya 1001 hikmah. Cuma satu je kalau boleh kita sama-sama fikirkan. Hikmah sesuatu itu akan diperolehi, kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita fikir, baru hikmah tu dapat.
Kalau kita tak fikir, hikmah itu tidak akan dapat. Tak kisahlah pemimpin dengan cara pemimpinnya, peniaga dengan cara peniaganya, pekerja, ustaz-ustaz dengan cara ustaz-ustaznya berfikir. Kalau kita fikir, sebab tu Allah sebut liulil albab. Orang-orang yang akan nampak kebesaran aku, kehebatan aku, hanyalah orang-orang yang berfikir. Kalau tak fikir, kita tidak akan dapat manfaat. Itu ringkasnya lah. Sebab tuan-tuan lebih matang untuk tengok di mana hikmah-hikmah di sebaliknya. Sebab tu selalu kita sebut, pertamanya syukurlah. Syukur sangat-sangat pada Allah. Ini kesempatan yang masih lagi diberikan oleh Allah kepada kita bersama, dan kita semua tahu dan kita semua yakin kesempatan ini juga satu masa nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sembang dengan seorang pakcik semalam, dia kata, "Ustaz, macam mati hidup semula pun ada rasanya," kata dia. Dapat pergi masjid kan. Dulu tak dapat pergi masjid, sekarang baru dapat pergi masjid. Oh gitu. Macam kita mati dulu. Esok kita mati tuan, kita nak minta hidup ah. Aku nak pergi masjid. Tapi masa tu memang tak bagi diizin oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini macam mati. Oh, tak dapat pergi masjid 2-3 bulan. Ni dapat. Oh Allah, betul lah kata orang tu. Pakcik tu memang sangat-sangat betul. Berapa mati hidup balik. Ini tuan dimuliakan oleh Allah SWT. Baik. Yang kedua, sudah pasti selawat dan salam. Tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Yang ketiganya, tak lupa juga untuk kita doakan kepada ibu dan ayah kita. Sama ada mak ayah kita masih hidup, masih ada, ataupun yang telah mendahului kita atau meninggal dunia. Dengan doa, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak kisahlah apa-apa pun. Sebab tu kadang-kadang kesilapan kita lah, saya sendiri, kadang-kadang kita ingat mak kita ingat ayah kita, tapi sekadar ingat saja. Tak guna. Sebab tu kadang-kadang kita ingat arwah mak aku. Tapi ingat aja. Buat apa? Sepatutnya tuan, mudah-mudahan lepas ni kita keluarkan daripada habit yang tidak baik, iaitu apa? Bila kita ingat, mulut tu mesti sertaikan dengan doa. Jangan ingat saja. Tak kisahlah ingat mak ke, ingat ayah ke dan sebagainya. Doa lah, tak kisahlah doa apa pun. Itu salah satu contoh doa. Nak doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha, boleh juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa Melayu pun boleh. Ya Allah, masuklah ke mak bapak aku dalam syurga, ya Allah. Bagilah mereka nikmat, ya Allah. Doa. Supaya kita nak ingat kan, mudah-mudahan kita jangan sekadar ingat saja. Mestilah mulut kita itu sertaikan dengan doa. Baik, tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah yang sangat saya hormati. Hari ini kita nak ringkaskan, kita nak bicara satu tajuk. Ini sebab tu saya tak cerita panjang, sebab kalau semua orang cerita pasal corona, habis kat situ semuanya kan. Ya, habis kat situ kita cerita sikit juga. Baik, kita ambil satu tajuk yang kita sambung kitab kita yang selalu kita raikan di sini. Cuma sebelum itu lupa saya nak ucapkan terima kasih juga kepada seluruh ahli jasa kuasa surau An-Nur ini. Dan juga saya yakin tanpa sokongan tuan-tuan, JK juga masa PKP tu, tak datang kuliah pun dia membagi duit juga. Tak datang kuliah pun dia membagi duit kuliah juga. Sebab tu kita tak nak jadi hamba ataupun manusia yang tak tahu bersyukur lah. Sebab kata Nabi, seorang yang tak tahu terima kasih kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Begitu juga kita lah, baik mak ayah dengan mak ayah dan sebagainya. Khususnya AJK Surau, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Banyaklah kita tengok masjid macam-macam buat. Lagi banyak, ini kira sikit tanda. Awak pergi masjid tu, udah apa-apa dah kapet ni. Dengan nombor hitam, merah, hijau. Nak buat ni pun tuan, bengkok pinggang. Nak nampak-nampak ini pun bengkok pinggang. Sampai ke ujung-ujung tu. Macam-macam hal ada yang membuat. Mudah-mudahan Allah SWT rahmatilah usaha tuan-tuan ni. Baik, kita pergi satu tajuk yang dalam kitab inilah, dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Al-Imam Munawi Al-Jawi, seorang ulama Indonesia. Dah lama dah kita guna kitab ini. Cuma malam ni kita nak raikan satu tajuk, iaitu berkaitan dengan 10 perkara belum menjadi baik selagi tidak disertai 10 hal yang lain. Tajuk ni lah, 10 perkara. 10 perkara ni belum jadi baik. Belum jadi baik selagi mana tidak disertai dengan 10 perkara yang lain. Dalam tajuk ini, Al-Imam Munawi Al-Jawi, seorang ulama Indonesia ni,
dia menukilkan sebuah asar. Asar ni kata-kata sahabat Nabi lah. Iaitu daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sedikit biodata tentang Sayyidina Umar ni, ataupun kita pernah sebut dekat sini, Sayyidina Umar, kalau kita marking umurnya lah, kurang lebih, umur Sayyidina Abu Bakar, umur 2 tahun daripada Nabi. Muda, umur Sayyidina Abu Bakar, 2 tahun daripada Nabi. Maksudnya kalau kita marking umur Nabi 40, waktu dapat wahyu, umur Sayyidina Abu Bakar 38 lah. 38. Sayyidina Umar radhiyallahu muda daripada Nabi 13 tahun. 13 tahun. Maksudnya waktu Nabi umur 40, dia umur 27. Dia umur 27. Sayyidina Osman pula umurnya muda daripada Nabi 5 tahun. Masa umur Nabi 40, dia 35. Sayyidina Ali paling muda. Waktu Nabi, dia umur muda daripada Nabi 30 tahun. Sebab tu waktu Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, umur Sayyidina Ali baru 10 tahun. Sebab tu Sayyidina Ali ni di antara budak-budak. Budak-budak yang pertama sekali memeluk agama Islam. Beriman dengan Nabi SAW. Kalau orang tua lain lah, perempuan lain, Abu Bakar dan sebagainya. Itu dari segi umurnya lah. Kalau kita nak cerita, tak apa kita cerita. Zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar 2 tahun merintah, Sayyidina Umar 11 tahun merintah. Sebab tu baginda Nabi kita yang mulia, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, meninggalnya sama. Umurnya 63 masing-masing. Nabi kita yang mulia pun 63, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun 63, Sayyidina Umar pun 63. Cuma Sayyidina Osman ni panjang sikit umurnya. Waktu semua masa Sayyidina Abu Bakar, masa Sayyidina Umar meninggal dunia, umurnya dah 70 tahun. Dia jadi khalifah masa umur 70 tahun. Dia memerintah 11-12 tahun, dia meninggal umur 82 gitulah, 82-83. Sayyidina Osman yang paling lama memerintah. Lepas tu Sayyidina Ali pun memerintah kurang lebih 5 tahun, meninggal. Kebanyakan mereka mati dibunuh. Sayyidina Umar di masjid, Sayyidina Osman di rumah. Meninggalnya di rumah kan. Sedikit lah. Jarang kita dengar sahabat Nabi mati ataupun meninggal dunia kerana kencing manis. Jarang. Baik. Tuan-tuan, kita terus saja. Apa kata Amirul Mukminin ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkaitan dengan tajuk ni lah. 10 tajuk ni. Ataupun 10 perkara belum menjadi baik selagi tidak disertai dengan 10 hal yang lain. Okey, saya pun nak dengar, kita dengar sama-sama, kita mudah-mudahan ambil manfaat. Apa kata Sayyidina Umar? 10 perkara belum menjadi baik sehingga disertai dengan 10 perkara yang lain. Yang pertama, akal belum menjadi baik tanpa disertai dengan sikap warak. Kita faham dulu warak. Warak dalam Islam bukan yang kadang-kadang kita salah faham lah warak ni. Warak ni orang yang jalan ni tunduk aja, yang bajunya compang-camping. Bukan. Warak dalam Islam adalah mereka yang tahu membezakan antara hak dan yang batil. Yang tahu membezakan antara yang boleh dan tak boleh. Itu warak dalam Islam. Okey. Apa katanya? Akal belum menjadi baik tanpa disertai dengan sikap warak lah. Contoh, kita kata dia ni genius. Contoh. Saya ni genius. Mungkin lawyer, mungkin orang yang cerdik pandai lah. Tetapi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sebagai contoh, saya minum arak. Sebagai contoh. Adakah akal tu dah kira baik? Tak. Itu yang dikatakan Sayyidina Umar tu. Akal tidak dikira baik. Sehinggalah disertai dengan sikap warak. Warak yang saya kata tadi lah. Tahu membezakan antara hak dan yang batil. Tahu membezakan antara yang boleh dengan yang tak boleh. Itu yang pertama. Terlaju sikit lah sebab kita tempoh singkat kan. Yang kedua, amal perbuatan belum menjadi baik sehingga disertai dengan ilmu. Ini yang perlu kita bagi perhatian. Iaitu saya yakin tuan-tuan juga termasuk saya, kita rajin beramal, kita suka beramal, cuma mungkin yang perlu kita bagi perhatian, kita bimbang, takut-takut kita beramal itu tanpa ilmu. Sebab Sayyidina Umar kata, amal perbuatan itu belum jadi baik. Belum lagi dikira baik, sehinggalah disertai dengan ilmu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kehidupan kita, perbalahan berlaku, khususnya dalam ibadah, adalah disebabkan kejahilan kita lah. Kejahilan kita tentang ilmu. Sebagai contoh, baca Quran sebagai contoh. Maaf, saya ada pengalaman peribadi. Ada seorang ini, dia rajin baca Quran. Bagus. Lepas maghrib, dia macam jadual lah. Lepas maghrib, dia akan baca Quran. Cuma masalahnya, dia melakukan kesalahan yang besar.
ketika membaca Al-Quran. Kesalahan yang besar tuan, bila baca Quran, dibaca Quran lah. Tak kisahlah dalam semayang, keluar semayang, dia ada 4 sahaja. Kesalahan yang kecil tu tak apa lagi. Kesalahan kecil tak apa. Ini melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar dalam membaca Al-Quran ada 4. Iaitu apa? Tukar huruf, tukar baris, tambah huruf, kurangkan huruf. 4 ni saja. Selain itu semua kesalahan kecil. Saya ulang, kesalahan besar apa? Jangan sampai kita menukar huruf. Yang kedua, jangan sampai menukar baris. Yang ketiga, jangan sampai mengurangkan huruf. Yang keempat, jangan sampai menambah huruf. Ini saja 4 kesalahan besar. Adapun dengungnya tak cukup, dengungnya tak lebih, sifat huruf tertinggal, itu semua kesalahan yang kecil. Sebab tu yang kita kata fardu ain ni bukan kesalahan kecil. Fardu ain ni kesalahan yang besar. Batal, sah, tak sah. Di situ. Sebab tu, contoh, ini sayang. Betul, benar sangat kata Sayyidina Umar. Macam contoh tadilah. Orang ni baca Quran, tapi melakukan kesalahan, dia tak dapat pahala. Dia dapat dosa. Bukan maksudnya kita nak takutkan. Bagi ayah-ayah, termasuk saya sendiri. Kalau hari ini kita tak pandai baca Quran, teruskan baca Quran. Walaupun hari ini kita baca Quran salah, tak apa, teruskan baca Quran. Cuma, dalam masa yang sama, kena usaha untuk belajar. Di situ perbezaannya. Faham tak maksudnya? Perbezaannya, ada usaha untuk belajar ke tak ada? Di situ saja. Kan 2 orang yang sama. Melakukan kesalahan yang sama. Tetapi seorang ni dapat pahala juga. Tapi seorang ni dapat dosa. Bezanya kat mana? Kalau nak ikut bacaan, dua-dua sama-sama salah. Cuma yang dapat pahala ni, dalam masa yang sama dia ada usaha untuk belajar. Yang salah lagi seorang dapat dosa ni, dia langsung tak ada usaha untuk belajar. Itu contohlah Quran. Semayang pun begitu. Kalau kita orang yang berilmu, contoh. Tuan-tuan datang. Selalunya semayang sunat subuh lah yang agak menjadi isu sedikit. Kita datang subuh, kita datang semayang subuh, elok je Allahu Akbar, Pak Imam dah qomat. Kalau kita ni orang yang berilmu, kita akan batalkan semayang sunat kita tu. Kita akan batalkan. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita buat ngang kita je lah. Kenapa? Batalkan saja. Ustaz sayang Ustaz, hadis Nabi lebih baik pada dunia dan isi-isinya. Sunat yang sangat dituntut lah dan sebagainya kan. Buatlah lepas sembahyang subuh. Boleh buat? Iya boleh ke? Udah tak ada ilmu. Itu kata tadi tu. Sebab tu ilmu ni pun penting. Sembahyang sunat sebelum subuh boleh dilakukan selepas solat subuh. Masalah pula, masyarakat pula, kita yang tengok ni. Apa dia ni? Mana boleh waktu haram sembahyang? Nampak? Kita pun cak lenggong juga. Itu pasalnya. Sebab tu kita kata, perbalahan huru-hara ni berlaku pasal ketandusan ilmu. Boleh buat. Bukan maksud kita batal. Kita tengok, kalau kita baru angkat takbir, baru Fatihah tak habis. Pak bila dah qomat, batal lah. Kalau kita rakaat kedua, tak payah batal. Cepatkan perbuatan. Tengok time tu tau. Faham tak maksud saya? Itu. Macam-macam lagi lah. Macam-macam. Yang jadi imam itu hari kan. Ada satu tempat yang pernah kita kongsikan. Imam tu kentut waktu duduk tahiyat awal. Imam cabut. Udah makmum penin. Makmum yang nak ganti tu penin. Pak Bilal yang belakang ni pun apa? Macam mana aku nak buat ni? Memang dia tahu dia nak ganti. Tapi cara nak ganti, tengah duduk. Lalah mengesuk dia rupanya. Pitam. Itu masalah. Pasal ketandusan ilmu. Sepatutnya kalau kita belajar, sebab tu kita teruslah belajar lah. Sepatutnya ambil suara je dulu. Tempat jangan ambil lagi. Kalau entah belakang kan. Ambil suara je. Allahu Akbar. Udah berdiri karang, baru ke depan. Yang ngesuk tu pasal apa? Maksudnya. Sebab tu, ringkasnya, ayah-ayah, baik bidang Quran, baik semayang, baik apa jugalah, mudah-mudahan, kita teruskan belajar. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruskan ibadah, jangan berhenti pula, jangan takut pula untuk ibadah. Teruskan ibadah, cuma dalam tempoh yang sama, mesti kena ada usaha untuk belajar. Itu yang kedua kata Sayyidina Umar. Yang ketiga, keuntungan ataupun tuah belum baik tanpa disertai dengan takwa kepada Allah. Keuntungan lah macam naik pangkat dan sebagainya.
menjadi pemimpin, dilantik dan sebagainya. Tak kisahlah, baik sekecil-kecil pimpinan sampailah sebesar-besar, dia tak akan dikira baik kalau dia tidak sertai dengan takwa. Takwa ni takut kepada Allah lah. Itu saja kuncinya. Kalau seorang pemimpin tak ada sifat takut kepada Allah, pitam, jahanam. Siapa pun, bukan kata mereka, kita pun sama. Sebab tu sifat takwa ni lah yang akan menghalang kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Kalau boleh, mentara nampak lah. Lepas itu tak nampak, SPRM, mentara nampak lah. Apa jugalah, kan? Tapi kalau takut kepada Allah, dalam gua pun Allah tak tahu. Sebab tu takwa ni sangat benar, kata Sayyidina Umar ni, keuntungan ataupun tuah belum baik tanpa disertai dengan takwa kepada Allah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, penguasa, pemimpin belum menjadi baik sehingga disertai dengan keadilan. Itu maklumlah. Ini kita semua tahu. Memang pemimpin dari sebesar-besar sampai kita. Kita pun disebut pemimpin. Ni ayah-ayah lah. Kita sebagai seorang ayah pun disebut pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi SAW kan. Kita semua tahu. Ini maklumlah. Kena adil. Jangan disebabkan dia ni begini, kita tidak bersikap adil. Ini belum dikira baik. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kejayaan belum menjadi baik sehingga disertai dengan adab, kesopanan. Tak kisahlah sama ada cemerlang dalam perniagaan, dalam pekerjaan, dalam apa juga. Kejayaan belum jadi baik kalau tak ada adab lah, sombong. Tak dikira, tidak dikira satu kejayaan. Ini maklum juga, kita pun tak perlu syarah panjang-panjang. Itu yang keberapa ke pun? Yang kelima ke? Yang keenam, kesenangan ataupun keselesaan belum nyaman tanpa disertai dengan keamanan. Ini maklum juga. Kita kaya tuan. Kaya tapi tak aman. Apa guna? Kesenangan itu tidak ada gunanya. Kalau kita kaya macam mana pun dengan keadaan tidak aman lah sebagai contoh. Kalau kita nak, selalu kita akan pergi negara saudara-saudara kita lah yang bergolak kan. Kalau hari ni dia ada duit yang berjuta-juta pun, dia ada rumah yang macam mahligai, tapi tidak aman, tidak ada guna kesenangan yang dikecapinya. Yang ketujuh, kekayaan belum baik sehingga disertai dengan rasa qanaah, menerima dengan apa yang ada. Ini amat benar juga. Kita kaya tuan, tapi kalau tak rasa qanaah ni cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah, itu qanaah. Dalam Islam, qanaah ni maksudnya alhamdulillah lah, maksudnya gitu. Kalau usaha banyak, Allah bagi banyak tu juga. Alhamdulillah. Sebab kalau kekayaan tu, kalau tak ada sifat qanaah, itu yang tamak haloba tu. Maaf cakap tuan-tuan, saya sendirilah, bukan kita tengok orang, kita tengok diri kita. Yang terlibat dengan rasuah, orang miskin ke orang susah? Orang kaya. Padahal dah kaya dah tu. Tapi situ bila tak ada sifat qanaah, dia akan haloba. Tak kisahlah apa pun masalahnya. Bukan kita merujuk kepada siapa-siapa, cuma kita nak bagi tahu memang kekayaan ni kalau tak ada sifat qanaah, kita akan berlumba lagi-lagi. Tak salah untuk majukan diri, tapi kalau tak ada sifat qanaah, kita tak akan rasa tenang. Dah ada 2 rumah pun kita nak yang ketiga. Nabi kata kalau kita ada 1 gunung emas sekalipun, sudah pasti kita nak gunung yang kedua. Nafsu ni tak akan pernah puas tuan. Nafsu tuan-tuan, nafsu siapa pun tak akan pernah puas. Nafsu ni masuklah apa pun tak akan pernah puas. Nafsu ni dekat kolbu kan. Nafsu ni dekat kolbu, hati kita lah. Tapi hati yang paling dalam. Kalau bahasa Melayu kita, hati nurani. Allah sebut dalam Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah campakkan fujur ni kata lain bagi nafsu, takwa dengan nafsu ada dalam hati kita. Hati gini, kolbu tu lah. Hati kita yang kolbu. Kita adalah satu-satunya makhluk yang ada kedua-dua sumber ini. Malaikat tak ada. Malaikat satu je. Malaikat ada takwa je. Dia tak ada nafsu. Allah sebut surah At-Tahrim. Malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Malaikat. Dia ada takwa, tak ada nafsu. Binatang lain pula. Binatang ada nafsu je, tak ada takwa. Sebab tu maaf cakap lah.
Kalau binatang tengah-tengah jalan dia buat projek, kita kata contoh kan. Kita kata ya Allah korang ajarnya binatang. Kita lah yang teruk. Dia tu memang tak ada takwa, dia ada nafsu je. Yang kamu cerita buat itu buat apa? Kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni bersifat macam sifat binatang, maaf cakap, contoh saya lah macam sifat binatang. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dia akan lebih teruk daripada binatang. Pasal apa? Binatang tak ada takwa. Kita ni macam mana jahat pun, sifat takwa tu ada juga. Tapi kenapa boleh teruk daripada binatang? Contohnya begitu. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tak akan puas. Nafsu ni tak akan pernah puas. Contoh saya dapat seorang isteri yang sangat cantik. Contoh. Saya kata apa? Alhamdulillah. Puas dah. Aku tak nak dah tengok perempuan lain. Bohong. Sangat bohong. Kalau hari ni, malam sekarang, tuan-tuan bawa gelang emas dekat isteri tuan-tuan. Dua urat buat tadi. 2 urat. Besar lebar buat tadi. Orang rumah bercakap, abang, udah puas dah. Tak nak apa-apa. Kalau kita percaya, bingung lah kita ni. Sebab nafsu tidak akan pernah puas. Tak akan pernah puas. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. Itu yang ke-7 Yang ke-8, ketinggian nasib ataupun nasab, darjat lah. Ketinggian darjat belum dikira baik tanpa disertai dengan sifat tawaduk, yang ini rendah hati. Maklumlah, rendah diri, tak sombong, tak belagak. Contoh, kalau di Malaysia ni, orang yang pertama kita angkat darjatnya tinggi, iaitu habaib lah. Habaib. Kalau para habaib pun, dia tak ada sifat tawaduk, rendah hati, dia pun cerai. Dia pun tak ada apa-apa. Itu dia kalau kita langsung, memang tak ada apa-apa lah. Kita nak bagi tahu. Sebab tu, kita ni, nasab kita tak kisahlah apa juga nasab. Kita punya keturunan mulia macam mana pun, tapi tak ada sifat rendah hati, sombong, dia tidak ada nilainya. Belum jadi baik. Yang ke-9, perjuangan menuju kebenaran belum baik sehinggalah diiringi dengan taufik daripada Allah. Perjuangan menuju kebenaran belum baik sehingga diiringi dengan taufik daripada Allah. Maksudnya perjuangan yang tak benar. Semua orang cakap berjuang. Maaf, cakap contoh. Contohlah ISIS. Contoh, andai kata ISIS ini tak benar sebagaimana yang digambarkan. Saya pun wallahu ta'ala alam. Cuma kita tahu dari segi yang dicakap-cakap, bunuh budak, bunuh perempuan, bunuh orang tua. Kalau betul itu memang tak betul lah. Kalau macam itu betul-betul. Tapi adakah dia kata dia berjuang? Dia pun kata dia berjuang. Siapa pun dia kata mungkin perjuangan mereka itu dalam yang batil. Di pihak yang batil. Dia berjuang juga. Dia cakap dia memperjuangkan. Ataupun perjuangan lah. Sebab tu kata Sayyidina Umar ni amat benar. Perjuangan itu belum dikira baik. Sehinggalah disertai dengan taufik daripada Allah. Sebelum benda tu benar lah. Kalau benda tu benar, sesuai disebut perjuangan. Maksudnya. Kalau benda itu di pihak yang batil, itu tidak dikira perjuangan. Dan yang terakhir, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-10, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Ini kita sendiri maklum. Memang tuan, sebab tu nafsu ni dia sebati dengan diri. Memang dia ada dalam diri kita. Nafsu. Sebab tu tuan-tuan jangan doa pula. Orang isyak ni kan doa. Ya Allah, buanglah nafsu daripada diriku, ya Allah. Pitam. Balik sekarang, orang rumah buat laksa, bang makan bang. Menung je Rabbi Tuhan. Ngapa? Nafsu dah tak ada. Nak makan kena ada nafsu. Nak bersama kena ada nafsu. Nafsu tu kena ada. Nafsu tu wajib ada. Kena ada pada kita ni. Kalau tak ada nafsu, kita pitam. Memang kena ada. Cuma nafsu tu perlu dibendung. Nafsu ni perlu dididik, diterbiah. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah ada gambarkan berkaitan dengan tingkatan nafsu. Pertama sifat nafsu ni, amarah bisu. Nafsu tuan-tuan, nafsu saya memang menyuruh kepada kejahatan. Lepas tu kena didik nafsu. Sebab tu sebaik-baik didikan, kalau tuan-tuan nak tahu tak payah tanya siapa-siapa pun. Allah dah jawab langsung. Benda yang the best untuk mendidik nafsu kita adalah puasa. Itu je. Puasa. Sebab tu yang Allah sebut
dalam Al-Quran dan sebagainya. Nafsu kita tu boleh meningkat. Maksudnya daripada nafsu yang kita panggil nafsu liar lah. Nafsu dia tak peduli. Duit orang ke, bini orang ke, apa ke, tak peduli. Itu yang kita panggil nafsu liar lah kita kata. Kita didik, nafsu tu boleh menjadi sampai nafsu nafsu lawamah, nafsu pertengahan. Didik sampai nafsu tuan-tuan, nafsu kita boleh jadi sampai nafsul mutmainnah. Itu basicnya lah. Kalau kita buka kitab-kitab tasawuf yang lain, dia ada tingkatan lagi. 7 tingkatan mardiyah. Itu panjang. Ini basic nafsu, iaitu nafsu amarah, nafsu yang paling buruk sekali, yang paling ganas. Yang kedua, nafsu pertengahan, nafsu lawamah. Dan yang ketiga, iaitu nafsul mutmainnah. Ini yang selalu kita baca lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu tu tenang. Bukan tak ada nafsu. Ada nafsu. Nafsu ni maksudnya keinginan lah ringkasnya. Keinginan sunat. Dia ada beza pula nanti. Syahwat dengan nafsu. Apa? Nanti kita cerita lah. Nafsu. Kita cerita nafsu. Kita nak. Contoh nak makan. Nafsu tu. Nafsu. Tetapi bertentangan dengan kehendak Allah. Tak payahlah. Maksudnya nafsu kita tu dah tenang. Kita nak juga, tetapi tak sesuai dengan kehendak Allah. Aku tak payah. Itu maksudnya nafsu kita tu dah tenang. Kita yang mengawal nafsu, bukan nafsu yang mengawal kita. Tapi kalau yang nafsu amarah tadi tak peduli. Allah bagi ke, tak bagi ke, aku ndak, aku gitu. Sebab tu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk atau? Lagi? 5 minit lagi. Saya selalu terlebih-terlebih je. Okey. Baik, saya rasa sekadar itu tuan-tuan, kita ulang balik, sekadar sebut jelah. Okey. 10 perkara yang disebut oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu belum dikira baik. Belum dikira baik selagi mana belum disertai dengan 10 yang lain. Yang kita sebut tadilah. Kita ulang. Yang pertama apa tadi? Akal belum menjadi baik tanpa disertai dengan sikap yang warak. Yang kita dah syarah dah tadi, iaitu seseorang itu tidak dikira berakal selagi mana dia ada sikap warak. Sikap warak kita dah cerita, yang tahu yang antara halal dan yang haram, boleh tak boleh dan sebagainya macam. Yang kedua, amal perbuatan belum menjadi baik sehingga disertai dengan ilmu. Ini maklum juga. Sebab tu mudah-mudahan saya sendirilah dan tuan-tuan teruskan beramal. Apa juga? Cuma dalam masa yang sama, tingkatkanlah ilmu kita. Banyaklah kalau Pak Bilal khususnya, setidak-tidaknya belajar, kita panggil apa? Khalifah, mubaligh, munabbih. Khalifah ni maksudnya macam mana nak ganti imam. Mubaligh ni yang kalau kita kat Mekah tu kan, yang Sami Allah tu, yang suara kuat tu. Itu dipanggil mubaligh. Contoh, katalah imam kita ni terpijak mic lah, suaranya pun hari tu serak-serak basah, dengar tak dengar. Mic jatuh, luar pula hujan. Belakang tak dengar. Bagi kita ni, Pak Bilal yang cerodik ni, ada kuatkan suara. Itu disebut mubaligh. Begitu, disebut mubaligh. Dan munabbih. Munabbih ni macam mana nak negur imam. Macam mana nak tegur imam. Dia disebut munabbih. Jangan Pak Imam sangkut ke apa. Yang berjahanam lah. Mana mahu jawab itu. Dah. Kan dulu isu kan. Isu yang bukanlah kita nak buka aib. Tidak pun. Kita nak ambil pengajaran. Kan isu dekat masjid Puncak Alam. Yang kecoh baca Fatihah. Ayat kelima tak baca tu. Udah. Imam tu tak salah. Standard lah lupa. Nabi pun lupa. Lupa tu standard. Kita yang belakang ni je. Mungkin demo pun tak sedar mak. Khusyuk sangat ke mak. Demo betul tak negur. Demo sepatutnya yang tu kena ada yang tegur lah. Subhanallah. Cara tegur bukan subhanallah aja. Contoh kan. Surah Al-Fatihah. Dia baca tinggal ayat yang kelima. Dia terus. Tuan-tuan membaca. Subhanallah. Pak Imam terus juga. Okey je aku baca ni. Subhanallah. Fatihah elok je aku baca. Kalau apa itu subhanallah sampai ke pagi. Sebab itu bukan sekadar subhan. Kena baca. Lepas baca subhanallah, baca ayat. Iyyaka contohlah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu kita kena belajar munabbih tu.
Bukan sekadar subhanallah sahaja. Itu contohnya. Contohlah. Teruskan belajar. Saya pun belajar, tuan-tuan pun belajar. Yang kedua. Yang ketiga, keuntungan ataupun tuah belum baik tanpa disertai dengan takwa kepada Allah. Yang keempat, penguasa belum baik sehingga disertai keadilan. Yang kelima, kejayaan belum baik sehingga disertai adab, kesopanan. Yang keenam, kesenangan, keselesaan belum nyaman tanpa disertai dengan keamanan. Yang ketujuh, kekayaan belum baik sehingga disertai rasa qanaah, yakni menerima dengan apa yang ada. Kelapan, ketinggian nasab, darjat belum baik tanpa disertai sikap tawaduk, yakni rendah hati. Yang kesembilan, perjuangan menuju kebenaran belum baik sehingga diiringi taufik daripada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Sebab nak perang pun nafsu juga yang mula-mula kita nak lawan. Kan? Tak naklah pergi perang. Nanti matilah, nanti apalah. Nafsu dulu yang nak lawan. Sebelum lawan musuh, nafsu dulu yang perlu dilawan. Saya rasa sekadar itulah. Ayah-ayah, abang-abang yang sangat saya hormati. Selalu saya sebut di akhir, bukan saya nak mengajar tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang banyak umur, yang banyak pengalaman, yang banyak amal soleh, sekadar ingat-ingat saja. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya juga minta ampun, andai kata ada terkasar bahasa apa juga, saya minta ampun, minta maaf. Kita tangguh majlis kita pada malam yang penuh dengan barakah ini dengan tasbih kifarah. Mudah-mudahan Allah SWT sudi untuk memaafkan, menghapuskan dosa dan kesalahan kita selama ini. Dan kita baca juga surah Wal-As. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, pimpin kita sehingga kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang beruntung. Insya-Allah, amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.